Okey, cikgu unshare balik. Okey, jadi sekarang untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi kita nak mula belajar dah. Dah ready ke belum? Nak dengar suara sikit, dah ready ke belum? Dah. Okey, baik. Okey, jadi kalau dah, salin apa yang cikgu nak ajar ni. Salin elok-elok. Okey, yang pertama sekali, bila cikgu cakap pasal algebra, algebra ni apa? Algebra ni kalau masa sekolah rendah, kita letak 3 tambah kotak sama dengan 10. Tapi bila kita dah masuk ke sekolah menengah, kita gantikan kotak tu sebagai huruf. Senang cerita, bila kamu nampak huruf yang digunakan dalam matematik, dekat situ ada algebra. Itulah algebra. Huruf tulah algebra. Huruf ni apa? Huruf ni lain nama dia adalah mewakili sebagai pemala. Pemala. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil unknown. Jadi bila dalam matematik, contoh petak ni kan, contoh kita cakap kotak ni kan, dalam kotak ni kita tak tahu lagi nilai dia. Jadi bila kita tak tahu nilai dia, bukanlah bermaksud kita letak nombor kosong dekat situ. Kosong ke kat kotak ni? Cikgu tanya, kosong ke kat kotak ni? Nombor dia kosong ke? Tak. Dia ada nilai dia. Cumanya kita kena cari. Kita kena cari nilai tu. Jadi huruf-huruf ni digunakan bila? Bila kita nak guna? Bila ada nilai yang kita tak tahu. Ada nilai yang kita tak tahu. Okey. Jadi bila ada nilai yang kita tak tahu dekat situlah kita akan pakai algebra. Okey, habis. Ni definisi. Kena faham ni dulu. Yang dah masuk kelas Cikgu Faris Advanced Algebra mesti lagi power. Okey. Jadi dekat sini algebra dia terbahagi kepada 2. Algebra terbahagi kepada 2. Apa maksud cikgu kepada 2? Okey, cikgu tunjuk. Yang pertama, algebra dia terbahagi kepada sesuatu yang kita sebut ungkapan algebra. Lagi satu bahagian algebra dia terbahagi kepada persamaan algebra. Persamaan algebra. Jadi apa dia ungkapan algebra? Apa dia persamaan algebra? Cikgu akan tunjuk ni. Macam mana nak tahu mana satu ungkapan, mana satu persamaan. Okey, tengok betul-betul. Kalau kita, cikgu mula-mula cikgu dah terangkan tadi kan. Ni cikgu letak kotak, 3 tambah kotak sama dengan 10. Dekat sini cikgu gantikan X sama dengan 10. Okey, maksudnya yang ni definisi dia, kita gantikan kotak kepada huruf. Nilai yang tak tahu. Jadi persamaan tu apa? Persamaan adalah apabila kamu nampak ada simbol sama dengan. Kita ada simbol sama dengan. Ataupun bahasa Inggeris dia kita panggil equal. Bila kamu nampak dalam kamu punya soalan nanti, ada sama dengan dekat sini, maksudnya dekat situ dia bercakap tentang persamaan algebra. Okey, sampai situ jelas ke? Boleh faham? Okey, ungkapan algebra tu apa? Ungkapan algebra ni adalah cikgu buat 3 tambah X. Cikgu biar je dekat situ. Maksudnya dekat bahagian ungkapan algebra dia tak ada sama dengan 10 ni.
Dia tak bagi tahu dia sama dengan berapa. Itulah perbezaan ungkapan dan persamaan. Kamu kena faham ni. Cikgu sebelum mengajar, cikgu study. Cikgu study algebra. Algebra ni kamu tahu cikgu pandai guna algebra bila? Dekat universiti baru cikgu guna algebra. Kamu daripada form 2, dah boleh dah belajar dah algebra. Tapi daripada form 1. Tapi sepanjang 4 tahun cikgu mengajar, cikgu tak nampak pun ramai yang pandai guna algebra tu. Okey. Jadi yang kita nak belajar hari ni apa? Kita nak belajar hari ni adalah tentang ungkapan algebra. Cikgu, ada yang tanya cikgu, apa beza ungkapan algebra dan persamaan algebra? Okey, dalam persamaan algebra, kalaulah kamu ingat form 1, positif pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Negatif. Okey, negatif pindah ke sebelah jadi apa semua? Positif. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Bahagi. Last. Bahagi pindah ke sebelah jadi apa semua? Darab. Jadi yang tambah jadi tolak jadi tambah, darab jadi bahagi jadi darab. Ini semua dalam persamaan algebra. Tak ada benda tu dalam ungkapan algebra. Itu perbezaan dia. Ungkapan algebra ni apa? Ungkapan algebra dia adalah tentang operasi. Maksudnya apa? Dalam ungkapan algebra, kamu akan belajar tentang tambah, tolak, huruf algebra. Dalam ungkapan algebra, kamu akan belajar tentang pendaraban algebra. Pendaraban ni lah expand. Inilah yang cikgu nak ajar hari ni. Expand ataupun kembangkan. Dan dalam operasi kita belajar bahagi. Bahagi inilah factorization yang cikgu nak ajar esok. Okey. Ini perbezaan. Cikgu nak kamu nampak dulu. Biar kamu jelas. Biar kita ni sebelum belajar kita jelas kita nak belajar apa. Dah salin ke nota cikgu bagi ni? Dah salin ke nota cikgu bagi ni? Tak. Okey. Belum. Belum. Cepat. Cikgu bagi masa. Dah. Okey, dah. Okey. Dalam otak. Okey, bagus. Rakaman ada cikgu hantar nanti dalam grup macam biasa. Hari ni fokus kita adalah ungkapan algebra. Bukan hari ni je, sampai habis kelas. Kamu faham tak? 8 jam kamu belajar ungkapan algebra, janganlah kamu ingat benda tu sikit, benda tu banyak. Okey. Jadi dalam ungkapan algebra, cikgu akan pergi dulu kepada tambah dan tolak. Kenapa cikgu tak pergi terus kepada darab? Kamu kena faham. Dalam pendaraban algebra, dia ada tambah dan tolak. Okey, ni kalau kamu tengok modul, kejap mana modul cikgu? Okey, ni modul kamu. Ni modul kamu. Ni yang cikgu nak ajar kembangkan ni pendaraban tau. Okey, dalam pendaraban dia ada tambah, dia ada simbol tambah, dia ada simbol tolak, dia ada simbol tolak. Jadi sebelum kita belajar pendaraban, kita belajar tentang tambah dan tolak dulu. Dah ready ke belum? Dah. Okey. Bagus. Okey, jadi tambah dengan tolak dia ada nota dia. Nota ni kamu kena salin elok-elok. Tambah dengan tolak ungkapan algebra. Okey, sebelum kita pergi tambah dengan tolak ungkapan algebra, kita kena faham satu benda. Cikgu dah susun elok-elok ni. Kamu kena ingat betul-betul. Benda tu nama dia sebutan algebra. Sebutan algebra. Apa maksud sebutan algebra? Dekat sini kita nak telaah, kita nak kaji. Okey, dalam sebutan algebra, maksudnya dalam ungkapan algebra dia ada sebutan algebra. Contoh cikgu tunjuk 3x tambah 3y tambah 2z.
Ada mana satu sebutan dekat sini? Ini menjadi sebutan pertama. Ini menjadi sebutan kedua. Ini menjadi sebutan ketiga. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey. Jelas. Okey, cikgu tunjuk. 4x tambah 3x tambah 3y tambah 2z. Cikgu buat macam ni lah. Tambah 2z. Okey, dekat sini cikgu nak tanya kamu. Ada berapa sebutan dekat sini yang cikgu petakkan tu? 3. 2. Okey, bagus. Ada yang cakap 3. Ada yang cakap 2. Inilah yang kita kena belajar tambah dengan tolak algebra. 4x boleh tambah dengan 3x, dia akan jadi 7x tambah 3y. Jadi sebenarnya yang cikgu tunjuk dekat sini, dia ada berapa sebutan? Dia ada 1, 2. Dia ada 2 sebutan. Kamu nampak dia 3. Kamu nampak dia 3 sebab apa? Sebab kamu tak tambah dan tolakkan dia lagi. Jadi bila kita tambah dan kita tolakkan dia, baru kita boleh kira berapa sebutan dalam kita punya soalan tu. Jadi dekat sini ada sebutan pertama, sebutan kedua. Ni nota ni. Mahal nota ni. Nak salin Mahal ke? nota ni. Dah salin dah? Belum. Okey. Okey, ni kita kalau cikgu laju bagi tahu cikgu kan. Okey, habis. Cikgu nak teruskan. Dalam sebutan algebra, dia pecah pula. Sebab tu cikgu suruh salin tau. Banyak pecahan. Dalam sebutan algebra, dia pecah pula. Yang pertama sekali, dia pecah kepada 2 bahagian. Jadi jangan risau, kita pecah kepada 2 bahagian. Salin nota ni dulu. Bahagian pertama, kita panggil dia sebutan serupa. Sebutan serupa. Ataupun dalam bahasa Inggeris, kita panggil like terms. Sebutan serupa. Okey. Lama tak cantik pula awan cikgu. Tak apalah, malaslah buat awan. Okey, bahagian yang kedua, dia terpecah pula kepada sebutan tidak serupa. Sebutan tidak serupa. Maksudnya, dekat sini kita ada 2 terma. Kita ada 2 ayat baru, iaitu sebutan yang serupa dan tidak serupa. Masih follow lagi ke lesson cikgu? Boleh dengar lagi? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Follow rapat-rapat. Jangan tertinggal. Sebab kalau kamu tertinggal satu data, kamu dah lost nanti. Kamu lost. Okey, dalam sebutan serupa, apa tu maksud sebutan serupa? Maksud sebutan... Alamak. Okey, maksud sebutan serupa dekat sini adalah huruf yang sama. Huruf sama. Kalau sebutan tak serupa, huruf tidak sama. Huruf tidak sama. Okey. Suara cikgu tersekat ke? Okey ke suara cikgu? Jelas ke suara cikgu? Jelas. Okey, baik. Apa maksud huruf sama ni? Sebagai contoh, cikgu letak 8A dengan 3A. Huruf sebelah 8 adalah A, sebelah 3 pun adalah A. Jadi dua-dua tu datang dalam keadaan huruf yang sama. Kalau huruf tak sama ni macam mana? Kalau huruf tak sama ni 8A dengan 3B. Tak kisahlah huruf apa pun. Dekat sini huruf A, dekat sini huruf B. Jadi dekat situ kita panggil dia huruf tidak sama. Habis dah kat situ. Semoga jelas. Okey. Kenapa kita kena cek dia sebutan serupa dengan tak serupa? Sebab dalam sebutan serupa, dia boleh ditambahkan dan boleh ditolakkan. Kalau untuk sebutan tak serupa, dia kontra. Dia tidak boleh tambah dan tidak boleh tolak. Apa maksud cikgu? Okey, cikgu tunjuk contoh yang cikgu dah bagi tadi. 8A dengan 3A. 8A tambah 3A nak tambah macam mana?
kita tengok 8 tambah 3. Ambil nombor dia. Ya, kita akan dapat 11A. Nampak dia boleh tambah dekat situ. Kalau cikgu nak buat tolak pula, 8A tolak 3A. Dekat sini, ambil nombor dia. Ambil nombor, jangan ambil huruf dia. 8 tolak 3, kita dapat 5A. Okey. Darab dan bahagi tak boleh guna ke? Apa? Darab dan bahagi tak boleh guna ke? Darab dan bahagi, cikgu pecahkan nanti. Cikgu ajar satu-satu. Cikgu ajar tambah dengan tolak dulu. Okey, sebab kalau dekat sekolah, dia campur terus. Bila dia campur terus, cikgu tak salahkan siapa-siapa. Sebab benda ni cikgu faham masa kat universiti. Kamu bayangkan gap masa sekolah dengan degree cikgu. Degree cikgu baru tahu cara nak guna. Okey. Jadi dekat sini kita belajar tambah tolak dulu. Kalau cikgu cakap 8A tambah 3B, dia tak boleh tambah. Tak boleh tambah. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan dapat jawapan yang sama. Dia akan dapat 8A tambah 3B juga. Okey, habis kat situ. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, kalau cikgu cakap 8A tolak 3B, maksudnya apa? Dia akan dapat jawapan yang sama juga. Sebab apa? Sebab dia tak boleh tolak. Jadi dekat sini kita akan dapat 8A tolak 3B juga. Jadi inilah nota dia. Ni semua dalam ungkapan algebra. Kita pergi persamaan, kita pergi ungkapan. Cikgu salin nota cantik-cantik, kamu kena lagi cantik daripada cikgu punya nota. Okey, dah habis salin ke belum? Dah. Okey. Belum. Bagus. Okey, jadi kita akan buat beberapa latihan. Kita akan buat beberapa latihan untuk tambah dengan tolak lu. Cikgu, kenapa cikgu tak pergi kepada darab? Pertama sekali kamu kena faham, dalam darab dia ada bahagi. Dalam darab dia ada tambah dengan tolak. Cikgu, kenapa cikgu tak pergi bahagi? Dalam bahagi ada darab, dalam darab ada tambah dengan tolak. Itu dia. Dia macam tu. Dia macam ni. Dia macam ni. Cikgu akan tunjuk. Dalam tambah dengan tolak ni satu grup. Dalam darab dia ada tambah dengan tolak. Dalam bahagi dia ada darab dan dia ada tambah dengan tolak. Jadi yang kita tengah pergi sekarang ni level 1. Kalau orang panggil level elite. Level elite. Siapa main ML? Betul ke? Elite ke paling bawah? Warrior. Warrior. Okey, warrior. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada contoh. Okey, jadi yang ni cikgu tak pakai lagi. Sebab ni dah mula kepada darab. Sebab itulah cikgu cari. Masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu akan ajar cara nak buat. Sekejap. Cikgu dah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan A. Ini sekarang ni cikgu akan pergi kepada sesi contoh. Ingat, dalam kelas cikgu mesti ada 3 benda. Mesti ada 3 benda. Yang pertama penerangan, yang kedua contoh, yang ketiga latihan. Yang ni cikgu tengah pergi kepada sesi contoh. Okey, contohnya. Okey, ni 2x tambah 3y tambah 5x tambah 7y. Jadi kita nak selesaikan. Nak selesaikan dia, ikut step daripada cikgu. Yang pertama, kita kumpulkan dulu sebutan serupa. Maksudnya, apa sebutan serupa? Kita cari huruf yang sama. Sini ada X. Sini pun ada X. Jadi, kita bawa dia duduk sebelah-sebelah. 2. Cikgu pakai warna hitam Okey, 2x tambah 5x. Nampak? Kita dah bagi dia susun duduk sebelah-sebelah. Macam kamu lah dengan kawan rapat kamu. Kamu mestilah nak jumpa kawan dulu. Jadi kamu geng, satu geng. Jadi kita bawa duduk dia sebelah-sebelah. Okey, kemudian 3y dengan 7y. Huruf dia sama. Jadi kita bawa dia duduk sebelah-sebelah. 3y tambah 7y. Lepas tu, ini step yang pertama. Step yang pertama, kita kumpulkan kawan dia. Kita kumpulkan sebutan serupa. Ni nota cikgu. Ni
Okey. Tulisan kamu kena lagi lawa. Okey. Jadi lepas kita dah kumpulkan tu step pertama. Step yang kedua baru kita buat. Dekat huruf X dia ada 2 dengan 5. 2 tambah 5 dapat berapa semua? 6. 6. 7. Kita dapat 7X. Lepas tu Y. 3 tambah 7 dapat berapa semua? 10. 10. Jadi kita dapat 10Y. Jadi inilah baru kita selesaikan. Ni step yang kedua baru kita selesaikan. Jadi dalam penambahan dan penolakan hanya melibatkan 2 step ni sahaja. Hanya melibatkan 2 step ni sahaja. Okey. Jadi cikgu nak ambil contoh sama, cikgu nak buat benda lain. Apa maksud benda lain tu? Masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu buat 2X tolak 3Y tolak 5X tolak 7Y. Okey, cikgu buat tambah. Okey, cikgu buat tolak. Okey, selalunya bila kita dah mula melibatkan simbol, percayalah cakap cikgu, student ni dia akan confuse tentang simbol. Dia akan tertukar. Dia tak tahu yang benda tu dia berbeza. Sebagai contoh cikgu tunjuk Okey, bila cikgu cakap positif 10 dengan negatif 10, sama ke nilai dua-dua ni? Dia tak sama. Dia ibarat apa? Dia ibarat positif 10 ni kita ada RM10. Negatif 10 ni kita hutang RM10. Maksudnya situasi tu berbeza. Okey. Jadi kamu kena faham satu benda. Kamu kena faham satu benda. Cikgu bagi nota lagi ni. Salin. Okey. Masih follow ke? Follow. Baik. Okey, cikgu buat satu analogi mudah. Cikgu nak bandingkan manusia dengan nombor. Cikgu nak bandingkan manusia dengan nombor. Manusia ni bila kita bercakap tentang jantina, jantina terbahagi kepada berapa bahagian? 2. Ada 3 tadi. 3 ke 2? Tak ada sampai 100 lebih. Siapa cakap macam tu, gay? Kita ada 2 jenis jantina, sama ada dia lelaki ataupun perempuan. Jadi jantina ni kita tak boleh cakap lelaki dengan perempuan sama. Ke kamu rasa yang lelaki sama rasa macam diri dia perempuan? Tiba-tiba Aiman keluar rumah pakai tudung. Dia lain. Lelaki hidup cara lelaki, perempuan hidup cara perempuan. Okey. Okey, untuk nombor pula macam mana? Untuk nombor dia ada simbol. Simbol bagi nombor pun terbahagi kepada 2. Sama ada dia datang dalam keadaan positif ataupun dia datang dalam keadaan negatif. Ini dia. Ini dia. Sebab itulah cikgu, apa yang cikgu cuba tunjuk ni? Cikgu nak cuba tunjuk kat kamu nilai positif dengan nilai negatif berbeza. Dia cikgu analogi dia sebagai lelaki dengan perempuan. Lelaki, lelakilah. Perempuan, perempuanlah. Jangan campur. Jangan tertukar. Kenapa ramai salah dalam matematik? Ramai salah dalam matematik sebab dia tertukar simbol tambah dengan tolak. Simbol positif dengan negatif. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Kalau jantina, ada cara kita nak tahu dia lelaki ke perempuan. Belajar. Kita tengoklah baju dia, baju lelaki ke baju perempuan. Kita tengok yang lelaki ada halkom, macam tu lah daripada segi sains. Tapi untuk nombor, jangan tertukar dia punya simbol positif dengan negatif. Macam mana kita nak tengok? Okey, contoh cikgu letak 3 tambah 5 tolak 7 tambah 10 tolak 5. Okey, sekarang kita akan pergi kepada mengkaji nombor tu simbol dia positif ataupun negatif. Yang pertama, nombor 3. 3 ni simbol dia simbol positif ke negatif?
Positif. Cikgu tukar tu jadi negatif. Simbol dia 3 ni positif ke negatif? Kita tengok Positif. depan dia ke? Ya. Dia cakap negatif. Macam mana kamu tahu dia positif? Mana? Daripada kosong. Yeah. Kita tengok belakang dia. Cikgu, belakang dia tak ada apa. Kamu kena ingat, kalau simbol tu kamu tak nampak, sebenarnya dia dalam keadaan positif. Jadi 3 ni datang dalam keadaan positif 3. Itu cara dia. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Seterusnya cikgu pergi kepada nombor 5. 5 ni kita tengok positif 5 ke negatif 5? Negatif 5. Ya, pandai. Kita tengok belakang. Dekat sini belakang dia negatif. Maksudnya 5 ni datang dalam keadaan negatif 5. Okey, kita pergi pula kepada nombor 7. Depan dia negatif, belakang dia positif. 7 ni positif 7 ke negatif 7? Positif 7. Ya, pandai. Positif 7. Okey. Okey, 10. Positif ke negatif 10? Negatif 10. Pandai. Kita tengok belakang dia. Negatif 10. Akhir sekali, 5. 5 ni datang dalam keadaan positif 5. Jadi ini cara kita nak nampak dia punya simbol tu apa. Kita tengok belakang, jangan tengok depan. Kenapa ramai salah? Sebab dia tengok depan. Jadi kita tak nak salah, kita tengok belakang. Okey, jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Kenapa cikgu ajar ni? Kenapa cikgu ajar ni? Okey, tengok kepada soalan yang cikgu nak tunjuk dekat sini. Tengok kepada soalan yang cikgu nak tunjuk. Okey, kita nak kumpulkan 2x dengan 5x duduk sebelah-sebelah. 2 ni simbol dia positif dekat belakang. Tak ada masalah, cikgu bawa turun. Tapi 5 ni cikgu nak bawa dia pergi kepada 2x. Kita jangan tinggal dia punya simbol. 5x ni simbol dia apa? Positif ke negatif? Negatif. Ya, simbol dia negatif. Sila bawa sekali negatif 5x tu. Kemudian kita ada 3y dengan 7y. Kita tengok belakang dia. 3y ni belakang dia negatif. Bila kamu nak bawa 3y ni, bawa sekali simbol dia. Cuba kamu bayangkan, kamu manusia, kamu keluar rumah, kamu tertinggal jantina kamu. Lupalah saya lelaki tadi. Macam itulah ibarat kalau kamu tertinggal simbol nombor tu. Jadi cara dia nak bawa dia pergi mana-mana pun, kamu kena ingat, kena bawa sekali dengan simbol dia. Negatif 3y. Dekat sini pun negatif. Negatif 7y. Jelas semua? Boleh faham? Boleh yuk. Boleh. Okey. Nak selesaikan. Bos, Ya. Kenapa tu? Okey, nak selesaikan. 2x tolak 5x dapat berapa? Negatif 3. Okey, Negatif pandai. Negatif 3. Cikgu, saya tak tahulah cara nak selesaikan. Okey, negatif 3. Ada siapa-siapa yang tak tahu? Negatif 10y. Pandai. Negatif 3x, negatif 10y. Macam mana tak nak bagi confuse? 2 ni kan positif 2, 5 ni kan negatif 5. Kalau kamu pening, kamu tekan je dalam kalkulator. Cikgu tak boleh assume semua orang faham macam dapat negatif 3 tu. Cikgu ajar. Okey, siapa yang tak dapat negatif 3, pakai kalkulator. Kalkulator ni nak pakai macam mana? Positif 2. Tulis positif 2 dalam kalkulator. Negatif 5. Tulis negatif 5 dalam kalkulator. Dekat situ kita akan dapat jawapan dia. Negatif 3x tolak 10y. Jelas ke semua? Boleh faham? Faham. Boleh faham. Okey, bagus. Ada orang tanya cikgu. Ada orang tanya cikgu. Cikgu, mesti kena x ke dekat depan? Boleh ke y kat depan? Boleh, tak ada masalah. Kamu boleh pilih je mana-mana nombor yang kamu suka duduk depan. Kamu boleh pilih. Sebab apa? Dengan satu syarat, kamu tak ubah nilai dia. Maksudnya apa? Kamu tak ubah simbol dia. Nilai sesuatu nombor bergantung kepada nilai simbol dia.
Jadi dekat sini kalau kamu nak tulis Y duduk dekat depan, Y ni 10 ni negatif. Jadi kena bawa negatif 10Y. Kalau kamu nak pindahkan X ni duduk belakang, 3 ni negatif. Jadi jangan tinggalkan simbol negatif. Negatif 3X. Siapa tulis macam ni betul, siapa tulis macam ni pun betul. Kenapa? Sebab bentuk dia lain, susunan dia lain. Tapi nilai yang dia bagi tetap sama. Jelas ke? Boleh faham? Faham. Okey. Saling kemas-kemas. Susunan berbeza. Ni susunan berbeza tetapi nilai sama. Nilai sama. Sebab itulah dia betul. Sebab itulah dia betul. Okey. Habis dah. Cikgu nak pergi kepada kita buat latihan sikit. Boleh ke? Tambah tolak boleh? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Latihan ni Boleh, tak ada dalam modul. Latihan ni tak ada dalam modul. Tapi boleh tengok kat depan. Okey, kejap Okey, jadi kita akan cuba buat 2 soalan. Kita akan cuba buat 2 soalan. Yang pertama, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan ni. Kejap nanti cikgu besarkan Cikgu susun. Yang kedua, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan. Hantar dekat Okey. cikgu ke macam mana? Hantar kat cikgu. Cikgu nak tengok. Cikgu kalau tengok, kalau cikgu tak reply tu maksudnya betul. Okey, ni yang pertama, ni yang kedua. Okey, berdasarkan contoh yang cikgu dah tunjuk dekat depan, sila selesaikan yang cikgu bagi ni. Cuba buat. Kita buat tambah tolak. 2 soalan ni tau. Lepas ni kita pergi darab tau. Nota darab lain pula. Pastikan kamu tak tertinggal. Jangan tertinggal. Okey. Cuba selesaikan. Cikgu dah hantar. Okey. Muiz. Tulis awalnya. Awal Muiz. Mesti power ni. Jangan silap jangan silap kat sini, jangan silap. Sebab cikgu nak pergi 2 contoh je ni tau 2 contoh ni je. Cikgu harap jangan ada silap. Kalau tak cikgu kena tunjuk lagi 2 contoh. Tapi kalau boleh cikgu nak proceed kepada darab terus. Dah siap. Natania bagus. Muiz bagus. Setiap latihan, setiap nota, setiap contoh salin kemas-kemas nak pakai tu tahun depan. Uzair, bagus. Medina, wow, Medina. Ni cikgu minta izin minum air Kamu pun kena ada air tau kat sebelah. Takut ngantuk. Ada air tak tu? Tak ada. Ada. Cikgu ni kasih punya. Okey. Wow, petang ada kasih, pagi pun ada kasih. Macam. Okey, cikgu bagi masa 2 minit lagi. 2 minit lagi. Waalaikumsalam. Siapa ada soalan nak tanya, boleh tanya kat WhatsApp tau. Cikgu sepanjang kamu hantar, cikgu cari soalan sebenarnya. Cikgu cari soalan. Assalamualaikum cikgu, ini kerja saya. Okey. Aimi Khairin. Okey. Okey, baik. Okey, Amira.
Ufas. Bagus, bagus. Damnya Faiqa. Bagus. Betul kan cikgu? Nanti cikgu tunjuk. 1 minit lagi. Okey, Wadiha bagus, Syaza bagus, Siti Aisyah bagus, Syarifah bagus, Alif Fidaus bagus, Fikri bagus. Okey, habis dah masa yang diberikan. Cikgu memang kena ajar tambah tolak ni sebab kalau cikgu tak ajar, dia jadi pening. Dia jadi pening. Okey, jadi cikgu akan proceed kepada sesi buat latihan. Kita comparekan latihan yang kamu dah buat, yang ramai-ramai dah buat, yang dah hantar kat cikgu. Yang belum hantar, hantar sebab cikgu cari soalan nanti. Okey, jadi cikgu nak mula buat soalan yang pertama dan soalan yang kedua. Boleh ke? Boleh. Okey. Okey. Boleh, Jadi boleh. kita pergi kepada soalan yang pertama. Ingat step cikgu. Cikgu, saya rasa tak nak buat step. Saya nak terus langkah. Sebab tu ramai salah. Dia cuai. Step yang cikgu susun ni adalah untuk kamu nak elakkan cuai. Nak bagi persen mistake tu sikit. Jadi yang pertama, kita cari sebutan serupa. Sebab tu cikgu ajar sebutan serupa. Sebutan serupa ni apa? Huruf yang sama. 3A dengan 8A duduk sebelah-sebelah. Lepas tu cikgu ajar apa tadi? Kamu boleh gerakkan ke mana-mana 3 dengan 8 tu. Duduk hujung ke, duduk kat Kelantan ke, duduk kat Johor ke, duduk dekat Perak ke, boleh. Sekalipun jangan tinggal dia punya simbol. Simbol 3 ni tengok belakang. Negatif, sila bawa negatif 3A. Ada tertinggal negatif tadi. 8 ni simbol dekat belakang. Dia ada positif 8A. Selesai. Kita dah selesaikan 8A dan 3A. Kemudian kita tengok 6B dengan 8B. 6B kamu nak gerakkan sebelah 8A ni, kamu kena boleh, tak ada masalah. Dia nak gerak mana-mana boleh. Tapi jangan tinggal dia punya simbol. Simbol dia negatif 6B. 8, simbol dia positif, jangan tinggal positif 8B. Ini adalah step kita kumpulkan kepada huruf yang sama. Hati-hati dekat mana? Hati-hati dekat simbol. Nak tengok simbol macam mana? Tengok belakang dia. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Jelas. Okey, A dengan A. Tolak 3 tambah 8. Cikgu, saya ni tak mahir sangat. Matematik saya tak mahir sangat. Okey. Saya tak mahir. Tu maksudnya dekat sini kamu boleh terus pakai kalkulator. Tolak 3 tambah 8. Kamu boleh terus tekan. Tapi kalau boleh congak, is better lah. Kamu boleh terus jawab. Tolak 3 tambah 8. Dekat sini kamu akan dapat 5A. Tengok. Ada yang dapat negatif 5. 5A. Positif 5A. Okey. Kemudian, dekat sini B dengan B. Negatif 6 dengan positif 8. Tak tahu cara nak buat. Keluarkan nilai dia, letak dekat atas. Keluarkan nilai dia dekat atas. Tekan kalkulator. Tolak 6 tambah 8, kamu dapat 2. Positif 2. Kemudian B. 5A tambah 2B. Inilah jawapan nombor 1. Siapa salah buat correction. Buat correction. Ada yang salah tadi. Okey. Kemudian kita pergi kepada soalan nombor 2. Yang pertama kita cari huruf yang sama. 8X dengan 3X. Okey, kita nak kena gerak. Ada yang tanya cikgu, 8 ni kita tak nampak simbol dia. Sebenarnya 8 ni positif. Kamu bandingkan soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2 Kalau positif dekat awal ayat, awal perkataan, dekat sini kamu tak nampak dia punya simbol. Tapi dia ada. Tapi kalau negatif, dia wajib tulis negatif tu. Tak kisahlah dia dekat awal ke, kat tengah ke, kat ujung ke, dia kena tulis negatif tu. Okey, habis. 3 ni negatif, kita bawa negatif 3X. Kemudian 5Y dengan 4Y. 5 ni positif, positif 5Y. 4Y ni negatif, negatif 4Y. Habis.
8 tolak 3, kita dapat 5x. 5 tolak 4, kita dapat y. 1y. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Jelas. Okay. Dah ada Boleh. correction. Baguslah. Yang salah saling correction. Ada yang tanya cikgu. Cikgu, kalau saya nak tulis 5x tambah y je, boleh ke? Cikgu nak tanya, boleh tak cikgu nak tulis macam ni? Boleh sebab satu Y dan Boleh. Y tu sama je. Ya, betul. Ada orang tak? Ada orang dia cakap tak boleh. Okey, pastikan kamu tengok nota cikgu bagi. Banyak nota ni. Okey, A tambah A, kita boleh cakap dia 2A. Kenapa kamu buat A tambah A dapat 2A? Sebab depan A ni dia ada 1A. Depan A ni juga dia ada nombor 1. Sebab itulah 1 tambah 1 dia dapat 2A. Jadi apa-apa nombor yang kamu tengok dia single, janganlah kamu ingat dia duduk seorang je. Sebenarnya ada nombor 1 depan huruf tu. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey, bagus. Okey, yang salah salin pembetulan Okey, dah ada yang dah hantar correction. Bagus, good job. Okey, jadi hari ni kita dah pergi kepada tambah dengan tolak. Cikgu nak pergi kepada pendaraban. Pendaraban sila fokus. Sebab nota dia banyak sikit. Nota dia banyak sikit. Yang salah salin pembetulan Okey, boleh ke kita nak proceed kepada pendaraban? Boleh. Okey, dah salin kan? Correction dah salin Cikgu, banyak sikit sangatlah latihan. Yelah, kita punya fokus tentang expand. Expand ni dia tentang pendaraban. Okey, jadi dekat sini salin nota cikgu. Cikgu dah pergi tambah dengan tolak. Hari ni cikgu proceed. Kita tinggal sejam lebih je. Sejam 4 minit je. Dah sejam dah. Sejam tentang tambah dan tolak. Sejam lagi cikgu ambil tentang pendaraban algebra. Pendaraban algebra. Okey. Salin kemas-kemas. Nanti kat sekolah kamu tunjuk kat kawan-kawan kamu. Ni nota cikgu Aman bagi. Biar dia copy, biar cikgu dapat saham. Okey. Dalam pendaraban algebra, dia terpecah kepada 3 bahagian. Dia pecah pula kepada 3 bahagian tau. Dia pecah kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah pendaraban antara simbol. Maksudnya simbol darab simbol. Simbol darab dengan simbol. Simbol darab dengan simbol ni kita dah belajar masa dekat tingkatan 1. Ya Khairina, dia nak tanya soalan ke? Tak ada? Alah, tak ada. Siapa ada soalan nak tanya je tau. Okey, inilah peluang nak tanya soalan. Okey, simbol darab simbol. Positif darab positif. Kamu akan dapat positif. Negatif darab negatif dapat positif. Positif darab negatif dia dapat negatif. Negatif darab positif dia dapat negatif. Cikgu pening lah, macam mana kita nak tahu ni? Positif negatif takut tertukar. Alamak, ada bunyi lagu. Okey, jadi dekat sini cikgu bagi tips yang paling senang. Tips yang paling senang apabila kamu tengok simbol dia sama. Apa maksud sama dekat situ? Tambah dengan tambah atau tolak dengan tolak. Bila simbol dia sama, hasil dia akan dapat positif. Ingat tu je. Kalau kamu nampak simbol dia sama, kamu dapat positif. Okey. Tips yang seterusnya, kalau kamu nampak simbol dia lain, macam mana lain? Tambah dengan tolak atau tolak dengan tambah. Maksudnya dekat sini kamu tengok hasil dia akan dapat negatif. Itu je tentang simbol. Okey, setakat ni alright tak alright? Boleh faham lagi? Boleh. Okey, yang kedua untuk bahagian pendaraban adalah benda yang biasa dah kita belajar daripada darjah 5, daripada darjah 1 sampai sekarang. Apa? Nombor darab dengan nombor. Nombor darab dengan nombor. Okey, ni tak ada masalah pun sebab kita dah hafal dah. Ada yang dah hafal sifir,
Okey, contoh 3 darab 2. 3 darab 2 dapat berapa semua? 6. 6. 7 darab 4. 7 darab 4 dapat berapa semua? 28. 28. Jadi nombor dengan nombor ni tak ada masalah. Dia jadi pening bila? Dia jadi pening bila? Dia jadi pening bila cikgu gabungkan nombor dan simbol. Nombor dan simbol. Kenapa nombor dan simbol tu boleh bergabung? Sebab nilai sesuatu nombor terletak pada simbol. Jadi semua nombor dalam dunia ni ada simbol dia. Tak ada nombor tak ada simbol. Itu bukan nombor. Okey, jadi kat sini cikgu letak positif 2 darab negatif 7. Yang pertama sekali, cikgu akan ajar cara manual. Cara manual dia kamu tengok simbol dulu. Maksudnya dekat sini positif darab negatif. Sama ke lain? Satu tambah satu tolak. Sama ke? Tak sama. Dia lain. Jadi bila dia lain, negatif. Dekat sini kamu dapat dia negatif. 7 darab 2. Macam biasa kita dapat 14. Tak ada masalah. Okey, jadi sekarang cara singkat dia macam mana? Cara singkat dia, kamu kan ada kalkulator. Dekat situ kamu boleh terus tekan kalkulator. Positif 2 darab negatif 7. Kamu dapat negatif 14. Jelas ke sampai situ? Boleh faham? Boleh. Jadi nombor dengan simbol kamu boleh selesaikan pakai kalkulator terus. Tak kisahlah dia negatif ke dia positif ke, masukkan sekali. Contoh cikgu nak masing-masing tekan kalkulator. Negatif 3 darab negatif 8 dapat berapa? 24. Maksudnya positif 24. Macam mana boleh datang? Kalau dalam kalkulator tulis 24 maksudnya dia positif Positif 24. Macam mana boleh datang positif tu? Simbol dia tolak dengan tolak. Jadi bila tolak dengan tolak dia sama. Jadi bila dia sama hasil dia akan jadi positif. Tapi kalau kita macam ragu-ragu, kita tekan je kalkulator Boleh semua? Boleh. Baik. Okey. Baik, okey, seterusnya dekat sini baru kita masuk kepada algebra. Maksudnya apa? Huruf darab dengan huruf. Huruf darab huruf. Huruf darab huruf ni macam mana? Dia terpecah kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah huruf lain. Apa maksud huruf lain? A darab B. A darab B. Macam mana nak selesaikan? Okey, huruf dengan huruf cikgu bagi satu tips. Untuk huruf kita gabungkan sahaja. Kita gabungkan sahaja. Kita gabungkan je, campurkan je. Jadi A darab B kita bagi je dia duduk sebelah-sebelah. Kita akan dapat AB. Okey, A darab B darab C. Rasa-rasa apa jawapan dia? Gabungkan je. ABC. Yes, ABC. Okey, kalau cikgu tulis K darab F darab C, apa jawapan dia? KFC. Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken. Okey, jadi apa yang cikgu cuba highlight dekat sini adalah apa? Bila huruf dia lain, kita gabungkan je. Cikgu tak sama ke macam tambah? Tak sama. Kalau cikgu cakap A tambah B, dia tak boleh tambah, dia akan dapat A tambah B, dia tak boleh gabung. Itu beza dia. Okey. Kemudian kita pergi pula kepada bahagian huruf sama. Huruf sama. Kalau tambah, cikgu buat Kalau A tambah A tambah A dapat berapa semua? Salah. 2A. Kita akan dapat A kuasa 2. A kuasa 2 salah. Kita akan dapat 2A. Okey. Kalau cikgu buat A darab A. A darab A dekat sini, kamu gabungkan je. Kamu akan dapat AA. Tapi A ni dia ada 2 sekarang ni. Jadi jawapan dia A kuasa 2. Nampak perbezaan darab dengan tambah dekat sini. Okey, kalau cikgu cakap A darab A darab A, berapa jawapan dia?
A kuasa A kuasa Kuasa 3. 3. Pandai. A kuasa 3. Okey, kalau cikgu cakap A darab B, dapat berapa? A kuasa A 2B. A kuasa Ya, 2B. pandai. A kuasa 2B. A kuasa Yang 2B. Ya. B. Kita gabungkan kita dapat B. A ni ada 2. Jadi kita gabungkan kita akan jadikan dia A kuasa 2. B tu janganlah buat kuasa 2 juga sebab B tu seorang. Jangan pergi buat dia kuasa 2. Jadi inilah konsep pendaraban. Siapa yang faham yang cikgu ajar dekat depan ni, bagilah soalan expand apa pun dia boleh selesaikan. Sebagai contoh, kita pergi dulu kepada yang tak ada kurungan. Yang ni ada kurungan, kamu tengok modul kamu. Cikgu ni ada kurungan. Okey, tak apa. Kita pergi satu-satu. Kalau dia tak ada kurungan, macam mana? Okey, masing-masing boleh tengok kat depan . Cikgu ajar. Jangan risau. Benda boleh settle. Benda boleh settle. Okey, jadi tak payah kurungan lagi. Cikgu kalau A darab A, ada yang tanya. Kalau A darab A tambah A. Cikgu, kena hantar Kalau dekat dalam WhatsApp. yang ni cikgu tunjuk contoh dulu. Cikgu tunjuk. Nanti cikgu jawab tau kalau A darab A tambah A. Sama je. Okey. Jadi dekat sini kita nak selesaikan pendaraban. Yang pertama sekali, masing-masing kena ada kalkulator. Okey semua. Pegang kalkulator. Pegang kalkulator. Dah pegang ke belum? Sudah. 2 ni negatif 2. 3 ni positif 3. 6 ni negatif 6. Sila tekan kalkulator. Negatif 2 darab 3 darab negatif 6. Dapat berapa semua? 36. Ya. Positif 36. Positif 36. Kita dapat 36. Maksudnya dekat situ kamu dah boleh buat apa? Kamu dah selesaikan nombor dengan simbol. Okey, huruf pula. Huruf dia PQR. PQ darab dengan R. Gabungkan je. Kita akan dapat PQR. Ini jawapan dia. Susah ke senang? Cikgu nak tanya kamu. Susah ke senang? Senang. Okey. Jadi kita pergi pula kepada contoh yang seterusnya. Kita pergi kepada soalan G. Masing-masing boleh tengok kepada soalan G. Okey. Yang pertama sekali, masing-masing pegang kalkulator. Masing-masing pegang kalkulator. Keluarkan nilai nombor dia. 2 ni 2. 5 ni 5. Ni negatif 4. 2 darab 5 darab negatif 4. Negatif Dapat 40. berapa? Negatif 40. 40. Kamu dah selesaikan dah nombor dengan simbol. Okey, huruf B. Gabungkan B. Dia jadi apa? A kuasa 2B. A kuasa 2B. Ya, inilah jawapan dia. Cikgu nak tanya, susah ke senang? Susah ke senang? Okey, habis. Okey, jadi cikgu akan cari soalan. Kejap ni nanti. Okey. Kita pergi kepada soalan I. Okey, kita pergi kepada soalan I. Soalan dekat belah bawah ni dan soalan ni cikgu bagi. Negatif 5x darab 7xy darab 3y. Okey, cuba selesaikan soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2 dekat belah bawah. Hantar dekat dalam WhatsApp ke? Iya, betul. Hantar kat dalam WhatsApp. Okey. Sambil-sambil tu cikgu nak jawab soalan Ada kawan kita tanya soalan A darab A tambah A. Okey, yang pertama, kalau dalam matematik antara darab dengan tambah, kita selesaikan mana? Darab dulu ke tambah dulu? Darab. Kita selesaikan darab dulu. Jadi A darab A, kita dapat apa? A kuasa 2. Ya, kita dapat A kuasa 2 tambah A. Cikgu nak tanya kamu, A kuasa 2 boleh tak tambah dengan A? Boleh. Jawapan dia tak boleh. Huruf dia sama. Huruf dia sama, ya betul. Tapi dekat sini, dia ada 2 A. Tapi dekat sini, dia ada 1 A. Jadi nilai dia berbeza. Semoga jelas kepada yang bertanya. Faham. Okey, bagus.
Okey, cuba selesaikan nombor 1 dengan soalan nombor 2. Hantar kat cikgu. Siapa ada soalan tanya je Cikgu pun memang tengah tunggu. Siapa ada soalan memang cikgu tengah tunggu. Dah siap cikgu. Dah siap Okey. Kalau siapa-siapa ada soalan, kalau cikgu tak tengok dekat WhatsApp kan, boleh tulis dekat chat Chat cikgu tak baca sangat. Cikgu kadang-kadang termiss. Kasihan cikgu. Okey. Ya, pandai Darwish. Okey, cikgu bagi masa 2 minit je. Okey, bagus. Sorry tau semua kalau cikgu lambat reply. Banyak ni. Sama-sama. Okey, hantar kat cikgu Oh. Hantar kat cikgu. Siapa-siapa ada soalan nak tanya, tanya je. Okey, kasih. Alamak, tercall. Kenapa tercall tu? Okey, tak apalah. Tulisan buruk pun cikgu baca lah. Jangan risau. Okey, cikgu dah ada nampak dah yang salah. Satu minit lagi semua. Naufal macam mana Naufal? Alright Naufal, boleh faham lagi? Boleh. Okey, bagus. Cikgu kalau dalam kurungan tu kena tulis ke C tu. Okey, kalau dia macam ni, jangan. Orang kata apa, kurungan tu dia saja je nak confusekan kamu. Expand ni maksudnya hilangkan kurungan. Gitu. Cikgu tengah cari soalan lagi Okey, Safia. Okey, Nuris. Senang je kan? Kenapa tak boleh buat? Betul tak macam ni? Ya, betul. Cikgu kan? Cikgu ajar form 5 juga. Percayalah cakap cikgu, ada yang form 5 tak tahu pun pasal ni. Sebab apa? Sebab dia tak nampak. Dia tak pergi kepada algebra ni secara detail. Okey, jadi bagus Kristina. Okey, habis dah masa untuk menjawab. Cikgu nak mula dah jawab kepada soalan 1. Okey, mula-mula masing-masing siapa-siapa yang rasa dia confuse lagi. Siapa yang Cikgu salah adik ni ganggu je. Okey, kalau siapa-siapa yang salah ni, salin correction salin pembetulan. Okey, yang pertama sekali kita tengok nombor dulu dengan simbol. Sini 2, sini 2, sini 3. Sini negatif 7. Keluarkan dulu nombor dengan simbol. Kemudian kita darab. 2 darab 3 darab negatif 7. Jadi dekat sini kamu dapat negatif 42. Huruf. Dah selesai dah nombor dengan simbol. Kemudian kita tengok kepada huruf. Huruf dia ada apa kat sini? Kita ada A. Kita ada A, B. Kita ada C. A ni ada 2. A kuasa 2. B, C. Ini jawapan dia. Okey, soalan nombor 2 pula. Soalan nombor 2 pula. Keluarkan dia punya nombor dengan nilai. Nilai tu maksudnya simbol. Okey, ni negatif 5. Ini 7. Ini 3. Jadi dekat sini kita tekan je kalkulator. Negatif 5 darab 7 darab 3. Kita dapat negatif 105. Iya, negatif 105. Okey, untuk huruf pula. Sini X, sini X, sini Y. Ya. X ni ada 2, X kuasa 2. Y ni ada 2, Y kuasa 2. Inilah jawapan nombor 1 dengan soalan nombor 2. Siapa yang salah, salin pembetulan.
Jelas ke semua yang cikgu tunjuk? Betul. Boleh faham? Boleh. Jelas. Bagus. Jelas, Cikgu- betul. Okey, bagus. Cikgu minum air sekejap Okey, jadi kita akan proceed kepada kita naik satu lagi level. Kita naik satu lagi level. Level sekarang dia ada kurungan. Kamu boleh tengok ni kurungan yang kita nak selesaikan. Susah ke? Tak susah. Tak susah. Jadi dekat sini cikgu akan ajar kamu. Lepas ni kamu buat modul ni. Okey, cikgu akan Saya dah ajar siapkan kamu. dah cikgu. Ya ke? Senang ke? Senang je. Okey, bagus. Okey, cikgu ajar dulu nombor 1 dengan soalan nombor 2 ni. Apa maksud kurungan? Kurungan tu maksudnya darab. Ni kalau tak nampak cikgu ajar dulu nombor 1 Okey, nombor 1. Okey. Ni salin tau. Okey, nombor 1. Bila kamu nampak kurungan, cara nak darab cikgu tak ajar dah. Tadi cara berdarab. Sekarang cikgu ajar cara nak baca pendaraban antara kurungan. Jadi dekat sini, yang pertama step kalau belajar dengan cikgu, kita ni bila nampak kurungan, kita jangan tengok dalam kurungan dulu. Kita tengok apa yang ada di belakang kurungan. Yang ada di belakang kurungan adalah 2. Jadi maksudnya apa? 2 ni kena darab dengan 3. 2 ni juga kena darab dengan X. Dia pendaraban yang sama. Okey. Sebelum tu cikgu nak tanya lah. Kenapa 3 ni tak boleh jadi 3X? Kenapa dalam ni tak boleh jadi 3X? Sebab tambah. Sebab dia tambah. Okey, kenapa dia tak boleh tambah? Kenapa dia tak boleh tambah? Sebab tak sama, unlike terms. Ya, unlike terms. Dia punya sebutan dia berbeza. Sebutan dia tak serupa. Jadi dekat sini, bila kita buat anak panah ni supaya kita nak nampak apa darab apa. Kita bulatkan 2. Maksudnya 2 darab. Kita pergi kepada 3. 2 darab 3. Selesaikan satu-satu. 2 darab 3, kita dapat 6. Kemudian dekat sini 2 darab X. Kan cikgu cakap kalau huruf gabungkan je. Kita akan dapat 2X. Cumanya kamu kena faham. 2 ni positif. Jadi jawapan kat sini positif 2X. Jelas ke semua penerangan nombor 1? Jelas. Okey, bagus. Okey, masing-masing buka modul. Cikgu nak masing-masing cuba buat A, B, C. Buat 3 soalan A, B, C. Hantar dekat Dia WhatsApp cikgu. hantar tu cikgu. Hantar kat cikgu kat WhatsApp. Okey. Siapa ada soalan tanya tau. Cikgu memang tengah tunggu soalan ni. Kalau tanya betul ke salah tak apa, jangan risau. Cikgu akan tunjukkan dekat depan. Siapa yang salah boleh salin correction. Tapi baguslah bagus, cikgu suka. Lepas ni cikgu nak terang D dengan E. Kalau ada kurungan, kalau ada pecahan nak buat macam mana? Dah hantar cikgu. Wow, lajunya. Dah belajar ke kat sekolah? Dah belajar. Dah belajar. Bagus. Wujud John. Okey. Cikgu reply yang sempat je tau. Tak cukup tangan. Okey. Kelas kita pun dah nak habis dah. Cikgu tak habis ajar lagi ni. Wait.
Let's go. I feel this. Ush, kenapa tu? Siapa geram tu? Okey, bagus. 1 minit lagi. Tak apalah, 1 minit lagi. Okey, Fadlin. Bagus. Soalan C, betul ke cikgu? Nanti cikgu jawab Syaza. Macam ni boleh tak cikgu? Boleh. Bagus dunia. Masuk orang kau. Ada dia. Abang langkah. Selipar dia. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Sebab lepas ni kita nak pergi kepada kalau ada 2 kurungan macam mana pula. Tu nanti cikgu akan pergi. Okey, jadi habis dah masa. Sebab tu cikgu cakap kena follow betul-betul. Kalau tak faham terus tanya. Kalau salah yang kamu buat salin correction. Okey. Okey. Apa maksud 2 kurungan? Ni belah bawah ni ada 2 kurungan. Macam nak selesaikan? Ni macam nak selesaikan? Kita pergi satu-satu. Kita pergi satu-satu. Okey. Jadi kita pergi dulu kepada soalan A. Okey, benda ni benda mudah je. Kalau kita rasa kita confused, kita bulatkan 5, bulatkan benda yang belakang kurungan. Lepas tu kita bagi anak panah. Kita selesaikan satu-satu. Jadi dekat sini, kamu tulis apa darab apa. Tu kalau cikgu rasa, kalau kita rasa kita amatur lagi, kita baru belajar. Bulatkan, tulis anak panah. Yang kita bulatkan ni 5 darab dengan anak panah ni ke mana? 2B. 5 darab 2B, selesaikan dia punya nombor dengan simbol. 5 darab 2, kita dapat 10. Huruf tu macam mana? Gabungkan saja, kita dapat 10B. Itu je, selesai. Okey, kemudian dekat sini, bawa anak panah, pergi pula kepada nombor seterusnya. 5 darab 3, kita selesaikan. 5 darab 3, kita dapat 15. Inilah jawapan A. Bagus, ramai yang betul. Okey, jadi dekat B dengan C, cikgu dah mula masukkan huruf. Jadi tengok betul-betul. Okey, untuk B, 3X. Cikgu bulatkan 3X. Cikgu bawa anak panah pergi dekat X. Cikgu tulis apa darab apa? 3X darab dengan X. Jadi X, X. Ada huruf sama, gabungkan saja, kita akan jadi 3X kuasa 2. Habis. Itu je. Tak ada yang susah pun. Kemudian dekat sini 3X darab dengan ni 4 ke negatif 4? Cikgu nak tanya kamu. 4 dekat sini positif 4 ke negatif 4? Negatif. Ramai silap kat situ. Jadi 4 tu nilai dia negatif. Sila bawa negatif 4 untuk didarabkan. Jangan ambil 4 je. Jadi nombor dengan simbol tekan dalam kalkulator. 3 darab negatif 4, kita dapat negatif 12. Huruf kita gabungkan, kita dapat X. Ini jawapan B. Itu kesilapan pertama yang cikgu nampak ramai ada. Sebab apa? Sebab dia tertinggal. Dia tercuai. Yang 4 ni ada negatif. Jadi tak bawa negatif ni ke dalam pendaraban. Itu kesilapan yang orang kata selalu berlaku lah. Tapi kamu dah belajar hari ni, kita dah tahu, kita elakkan mistake tu. Habis. Okey, kita pergi pula kepada soalan C. Soalan C sama dengan soalan B. Okey, masing-masing boleh tengok. Cikgu bulatkan. 3H pergi kepada negatif 4D. 3H darab negatif 4D. Bawa negatif dia. Jangan tak bawa. Sebab apa? Sebab bila kamu tak bawa, kamu tinggalkan identiti untuk 4 tu. Jadi dekat sini kita nak selesaikan apa? Selesaikan nombor dengan simbol tu. 3 darab negatif 4. Kita tekan kalkulator, kita dapat negatif 12. HD. Huruf H, huruf D.
gabungkan je. Kita akan dapat negatif 12 HD. HD kamu punya soalan. Okey, habis. Kemudian dekat sini 3H darab negatif 1. Nombor dengan simbol darab. 3 darab negatif 1 dapat negatif 3. Huruf dia H. Gabungkan saja. Ini jawapan C. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Boleh. Okey, bagus. Jelas faham. Jelas Ah. faham. Cikgu nak tanya, susah ke senang? Susah ke senang? Senang. Okey, siapa yang salah salin pembetulan? Salin pembetulan. Okey, cikgu bagi masa. Okey, jadi masa bagus, salin correction tau. Okey, jadi kelas kita berbaki 35 minit je. Tak lama dah. Tadi 2 jam rasa lama. Tiba-tiba tinggal 35 minit. 35 minit ni, ya. Boleh ulang balik tak soalan C tadi? Oh, soalan C. Boleh, tak ada masalah. Okey, cikgu ulang balik soalan C kan. Cikgu salin soalan dia. 3H dalam kurungan negatif 4D tolak 1. Okey, yang pertama dekat sini, cikgu bulatkan 3H, bawa anak panah. Dekat situ cikgu tulis 3H darab negatif 4D. Selesaikan dulu nombor dengan simbol. 3 darab negatif 4. Dekat sini kita dapat negatif 12. Tekan je kalkulator. 3 darab negatif 4. Habis. Nombor dia dah selesai. Simbol dia dah selesai. Huruf pula. Sini H, sini D. Jadi dekat sini kita ada gabungkan sahaja kita akan dapat HD. Habis. Okey, akhir sekali. 3H bawa pergi kepada negatif 1. 3 darab negatif 1, tekan kalkulator, dapat negatif 3. Oh, ada huruf. Huruf kita gabungkan sahaja. Ini jawapan dia. Jelas ke Fawaz? Boleh faham? Jelas cikgu. Terima kasih. Okey, ada soalan tanya kan? Ada soalan tanya kan? Cikgu jawab kan? Cikgu, kenapa soalan B tu selepas nombor negatif 12 kena letak X? Oh, kenapa soalan B? Ada yang tanya. Kenapa soalan B negatif 12 kena letak X? X ni ada. Pendaraban yang berlaku dekat sini adalah 3X darab dengan negatif 4. X tu ada dekat situ, jadi kita kena letak X tu. Sebab X tu berlaku dalam kita punya pendaraban. Jangan tinggalkan, kita gabungkan saja. Okey. Cikgu, kalau X kuasa 2 dan Y kuasa 2 tulis sebagai XY kuasa 2 salah. Siapa yang buat X kuasa 2, Y kuasa 2, dia tulis XY kuasa 2 salah. Okey. Cikgu, kenapa bahagian B tu kenapa tidak 4? Kenapa tidak 4X? Kenapa tak 4X? Okey, masing-masing boleh cuba tekan kalkulator. Cikgu tunjuk Cikgu tunjuk bahagian B kan. Okey, bahagian B. Cikgu salin balik. 3X darab X tolak 4. Okey, 3X pergi kepada X. Jadi huruf dia sama. Kita gabungkan, kita dapat 3X kuasa 2. Sampai situ dulu. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Boleh. Kemudian dekat sini 3X darab negatif 4. Selesaikan dulu dia punya nombor dengan simbol. 3 darab negatif 4. Jadi 3 darab negatif 4 kita dapat negatif 12. Jadi dia ada X tau kat sini. Dalam pendaraban tu ada X. Jadi jangan tinggalkan X tu. Sunyi dia. Jadi dekat sini kita letak sekali X tu. Okey. Sama-sama. Okey, ada soalan lagi? Cikgu cari soalan. Kalau ada soalan bagi tahu Okey, habis sudah pembelajaran kita level 1. Kita ada lagi 2 level ni. Boleh cikgu proceed ke? Boleh. Okey. Baik. Cikgu akan proceed. Jadi salin kemas-kemas. Salin elok-elok. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan dekat bawah.
Macam mana nak selesaikan kalau dia ada dua kurungan? Cikgu ajar kamu, cikgu ajar kamu. Okey, yang pertama sekali kita tengok modul ni kejap Ya. Mana soalan yang senang sikit. Okey, cikgu nak tengok yang kena dengan modul X 7. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 11. Masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 11. Cikgu salin balik soalan 11. 6 pula. N tambah 2 kurungan pertama. Kurungan yang kedua. Okey, kurungan kedua. N tolak 3. Cikgu ubah soalan. Okey, jadi masing-masing dah sedia ke? Dah. Okey. Jadi kalau ada kurungan, kamu tengok macam mana cikgu selesaikan. Yang pertama sekali cikgu bulatkan N. Kenapa cikgu bulatkan N? Sebab dengan N ni kamu kena darabkan dua-dua dekat kurungan ni. Maksudnya apa? Maksudnya dia ada dua kurungan. Kan cikgu cakap kurungan ni apa? Kurungan ni kita darab yang belakang kurungan. Kalau belakang kurungan ni adalah kurungan, maksudnya dia darab antara kurungan. Ya Muiz. Muiz ada nak tanya soalan ke Muiz? Nak jawab. Oh nak. Dah sabar lu. Nanti ada kawan tanya. Okey. Jadi lepas cikgu bagi soalan. Okey. N pergi kepada N. Maksudnya N darab N. N darab N dapat berapa semua? N kuasa 2 atau N square. Okey, N kuasa 2. Huruf kita gabungkan sahaja. Kemudian N darab pula dengan nombor yang seterusnya. Negatif 3N. Okey, pandai. Jadi dekat sini untuk siapa-siapa yang confused, dia kan huruf. Jadi dia huruf kita gabungkan saja. Nombor dia sekarang adalah negatif 3. Jadi dekat sini kita tulis negatif 3. Huruf dia gabungkan saja kita dapat negatif 3N. Selesai dah nombor ataupun huruf yang pertama. Selesai bahagian yang pertama. Jelas ke semua bahagian yang pertama? Boleh faham? Jelas. Okey. Bahagian yang kedua tengok kepada anak panah warna hijau. Okey, 2 pergi dekat N. Maksudnya 2 darab N. 2 darab N dapat berapa semua? 2N. 2N. Ya, gabungkan je. Gabungkan je. Jadi 2N ni positif 2N ke negatif 2N? Positif. Ya. 2 ni terang-terang dia tengok simbol dia positif. Jadi bermakna positif 2N. Akhir sekali. 2 darab negatif 3. Cuba tekan kalkulator. Negatif dapat 6. Okey, bagus. Negatif 6. Cikgu nak tanya kamu semua. Dah selesai ke sampai sini? Tak selesai lagi. Belum. Jawapan dia sepatutnya N square negatif N negatif 6. Okey, kenapa macam tu? Sebab negatif 3N dengan 2N tu like terms. Jadi kena selesaikan dulu baru Okey, selesai. bagus. Okey, jadi bagus Muiz. Apa yang Muiz cuba sampaikan adalah kita selepas kita buka kurungan, apa benda yang kita kena cari? Kita kena cari sebutan serupa. Maksudnya apa? Kita kena cari yang keadaan dia sama. Atau atau huruf dia sama. Jadi dekat sini, yang sama dekat sini 3N dengan 2N. Maksudnya dia tak selesai lagi. Kamu boleh selesaikan lagi. Jelas ke semua? Sampai situ boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, kat sini kita selesaikan. N kuasa 2. Ambil nombor dia. Tolak 3 tambah 2. Tolak 3 tambah 2 dapat berapa? Kita tekan kalkulator. Tolak 3 tambah 2. Dapat berapa semua? Negatif 1. Okey, kita dapat negatif 1. Ni ada N. Ini ada N. Negatif 1N. Negatif 6 ni salin saja. Jadi inilah jawapan kita. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey, bagus. Okey, kita cuba buat satu soalan. Kita buat soalan A dulu. Cikgu nak tengok soalan A. Okey, cuba masing-masing. Tak apalah, kita buat 2 soalan terus.
A dan B. Kita buat 2 soalan terus. Cikgu bagi masa. Okey, cuba buat soalan A dan B. Kat modul Cikgu, dekat kalau modul. dah siap kena hantar kan? Ya, betul. Siapa yang ada soalan, tanya je tau. Tanya, cikgu jawab insyaAllah. Tapi kena bagi tahu cikgu lah. Ada... Okey, dah siap dah. Wow. Dah hantar. Bagus. Okey, yang lain boleh mula buat Jangan risau, cikgu tak pergi laju-laju pun. Kamu jangan risaulah. Cikgu tak tinggal pun. Tu ni X. Hati-hati, satu step tersilap, semua jawapan salah. Tu cikgu boleh bagi tahu kamu. Itulah matematik. Satu je step tu tersilap, jawapan kamu terus salah. Jadi hati-hati masa nak buat soalan. Cikgu, kenapa bahagian B tu kenapa tidak? Oh, ni dah jawab dah. Okey, dah buat correction. Bagus, pandai. Yang salah salin correction yang salah salin pembetulan. Okey, hantar kat cikgu. Saya masih blur. Blur yang mana tu? Blur yang mana? Tengok contoh. Tengok contoh. Cikgu dah siap. Okey, kejap Cikgu dah siap. Okey. Okey, untuk yang masih blur ataupun confused, tengok contoh. Contoh cikgu, tengok cikgu bulatkan warna biru ni, cikgu buat anak panah. Lepas cikgu buat anak panah, cikgu tulis apa darab apa. Itu je. Okey, cikgu bulatkan, cikgu buat anak panah, cikgu tulis apa darab apa. Itu cikgu, bukan cikgu ajar cikgu tau. Cikgu punya cikgu ajar. Jadi cikgu mewariskan ilmu cikgu punya cikgu kepada kamu. Nanti kalau kamu nak ajar kawan-kawan kamu, ingat, kita ni baru nak belajar. Bila sesuatu yang baru, kadang-kadang ada kalanya otak kita proses sikit. Nak faham benda tu, nak masuk benda tu. Jadi, bila nak senang masuk, ikut step. Dia kena ada step. Dia kena ada langkah. Jadi tu langkah dia yang cikgu ajar. Saya masih keliru nak letak positif ke negatif di hadapan. Okey, positif dengan negatif kita bukan masalah di hadapan, masalah di belakang. Sebab positif dengan negatif dia berada di belakang nombor tu ataupun huruf tu. Okey, tak apa, nanti cikgu tunjuk positif ke negatif. Okey, kalau dalam kalkulator kan, contohlah cikgu tekan 5 tambah 5 dapat 10. 10 dalam kalkulator tu positif 10 ke negatif 10? Positif. Ya, positif 10. Pandai. Okey, cikgu bagi masa lagi. Okey, 1 minit lagi semua. 1 minit lagi. Kamu punya kelas dengan cikgu dah nak habis dah. Esok tak ada kelas tau, esok solat Jumaat. Yeay, tak ada kelas. Yeay. Cikgu takut ada tunggu.
Terus tak buat malam. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey. Jadi dekat sini cikgu nampak ada yang salah bahagian simbol. Ada yang salah pada bahagian darab. Okey, tak apa. Yang kurang faham tengok betul-betul. Okey. Yang kurang faham ke, yang masih blur ke, yang masih ragu-ragu ke, yang cikgu pasti kan, yang kurang faham ke, yang ragu-ragu ke, yang blur ke, jalan kerja dia tak ada bulatan dengan tak ada anak panah. Tak ada dua tu, kamu akan confuse. Kita baru lagi, jadi ikut step cikgu. Okey, mula-mula sekali kita bulatkan. Kamu kena faham, kurungan ni kena darab dengan kurungan ni. Jadi, kita selesaikan satu-satu. X. Tengok cikgu bulatkan X. Nampak ni cikgu bulatkan X. Cikgu bulatkan menandakan apa? X yang cikgu bulatkan ni dia kena darab dua-dua ni. X dengan negatif satu ni. Okey. Jadi nak darab mana satu dulu? Dekat situ cikgu buat anak panah. Bila cikgu buat anak panah, yang cikgu bulatkan ni, cikgu buat X. Darab dengan anak panah ni menuju ke mana? Menuju kepada X. Jadi kita boleh selesaikan. X darab X dapat berapa semua? X dia. Okey, X kuasa 2. Dia ada 2 kan X, kita dapat X kuasa 2. Okey, nampak tu? Okey, step yang seterusnya. Ambil anak panah lagi sekali. Cuma dia pergi kepada negatif 1. X darab negatif 1. Kalau macam ni, kita gabungkan saja. Nombor dengan simbol. Tak ada pun dekat X ni. Jadi, nombor dengan simbol ambil negatif 1. Ambil terus negatif 1. Kemudian, huruf dia X. Ambil terus huruf dia X. Habis. Okey, selesai yang tu. Okey, boleh faham ke untuk anak panah warna biru tu? Jelas? Boleh. Okey. Jelas. Bulatkan. Bulat anak panah tulis. Bulat anak panah. Tulis apa darab apa? 7 darab X. 7 darab X kita gabungkan saja. 7X. Tapi kamu kena faham. 7 ni simbol dia positif. Maksudnya positif 7. Tu cara kita nak tengok simbol dia positif ke negatif. Okey, kemudian dekat sini. 7 ni darab pula dengan negatif 1. 7 darab negatif 1. Cuba masing-masing tekan kalkulator dapat berapa? Negatif 7. Ya, negatif 7. Dah selesai dah cikgu buka kurungan. Jelas ke cara cikgu buka kurungan tu? Jelas. Okey, bagus. Jadi dekat sini bila kita nampak kita nak hilangkan kita punya confuse, kita nampakkan step apa yang kita kena buat. Contoh kan, kamu bayangkan kamu masuk rumah kamu ataupun bilik kamu. Bilik kamu bersepah. Kamu akan jadi serabut tau. Sebab apa kamu jadi serabut? Sebab kamu tak tahu step apa yang kamu kena buat dulu. Jadi contoh bilik serabut. Kamu nak kemas apa dulu? Tu yang kamu kena tanya. Contoh, kamu nak menyapu dulu. Sapu dulu. Selesai satu-satu. Lepas tu nak buat apa? Angkat baju. Kita selesai satu-satu. Macam tu juga dengan matematik. Kita selesaikan satu-satu. Jadi nak selesaikan satu-satu, kamu kena tanya diri kamu. Apa step dia? Contoh bila kamu dapat kertas fail. Kamu contoh situasi UASA baru-baru ni kan. Kamu dapat satu kertas ni matematik contoh. Kamu dapat E. Kamu akan serabut. Kamu akan cakap matematik ni susah. Sebab apa? Orang yang cakap susah adalah orang yang tak tahu apa step dia kena ambil selepas tu. Jadi sebab tu cikgu buat step tu. Okey, jadi daripada sini ada sebutan serupa tak? Ada tak sebutan serupa kat sini? Ada. X dengan X. Dekat sini negatif 1 tambah 7. Okey, pandai. Negatif 1 tambah 7 dapat berapa? 6. Ya, 6. 6 dalam kalkulator kamu tu positif tau. Okey, kat sini X. Okey, lepas tu ni negatif 7. Kan ada simbol dia negatif. Jadi bawa saja negatif 7. Ini jawapan untuk soalan A. Okey, habis. Kita pergi pula ke ada soalan nak tanya?
Kenapa bukan X kuasa 2 sedangkan dekat sebelah negatif 1 tu ada X, sebelah positif 7 ada X. Okey, kenapa ni X kuasa 2? Kenapa ni tak jadi X kuasa 2 kan? Macam tu maksudnya? Ya. Okey, ini tambah. Ini darab. Ini tambah tau. Ini darab. Jadi tambah tu beza dengan darab. Kalau darab, kita boleh gabungkan. Kalau tambah, jangan gabungkan huruf jadi X kuasa 2. Kita ambil nombor dia saja. Mana nombor dia? Ni cikgu tulis nombor dia. Negatif 1 dengan positif 7. Menjawab ke Iman? Boleh faham? Sama tolong. Ada soalan lagi nak tanya? Ramai pun. Tak ada? Okey, tak ada, tak apa. Okey, kita proceed pula kepada soalan B. Bulatkan. Okey, cikgu bulatkan. Bawa anak panah pergi nak darab apa? Jangan darab 3. Ni dalam kurungan je. Ni gang dia. Okey, jadi 4M darab dengan M. 4M darab dengan M. Ya, Nurida, Putera Airin nak tanya ke? Tak ada. Okey, 4M darab M. Okey, kita tengok dulu simbol dengan nombor. Sini ada 4, sini tak ada. Jadi kita tulis sahaja 4. M darab M. Huruf dia sama. M darab M dapat berapa semua? M Kuasa M 2. square, M Ya, square. pandai. M kuasa 2. Okey, kemudian 4M pergi pula dekat 2. 4M darab 2. Simbol dengan nombor dulu. Jangan tengok huruf. Nombor dia apa? 4 darab 2. 4 darab 2 dapat berapa semua? 8. Jadi 8. 8M. 8 ni positif 8. Lepas tu dia ada huruf. Huruf dia M. Sila tulis positif 8M. Jelas ke kat situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Kemudian tengok warna 3 pergi pula bawa anak panah. Tulis apa darab apa? 3 darab M. 3 darab M kita gabungkan saja. Kita dapat positif 3M. Kenapa cikgu cakap positif? 3 ni kan positif. Jadi positif. Habis. Okey, 3 darab dengan 2. 3 darab 2 dapat berapa? 6. 6. Selesai. Okey, jadi dekat sini dah selesai ke? Soalan kita dah selesai ke? Lagi. 8M Belum lagi. tambah dengan Kenapa 3M belum? dulu. Kenapa belum? Kenapa belum? Pada M. Sebab ada M like terms tu. Bagus. Kita huruf yang sama. 8M tambah 3M. Kita boleh selesaikan. Sebab apa? Sebab 4M sebutan kuasa dia 2 sama. tambah 11M tambah 6. Ya. Macam mana dapat 11M? Sini 8. 8M Sini tambah 3. 3M. 8 tambah tambah 3. 3. Ya. 8 tambah 3 kita dapat 11M tambah dengan 6. Inilah dia punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Bagus. Okey, siapa yang salah salin correction, sila salin correction. Okey, jadi kita ada masa lebih kurang beberapa minit lagi. Kita cuba buat soalan yang seterusnya. Boleh ke cikgu nak pergi kat sini Ke tak boleh lagi? Tak apalah, ini homework cikgu buat ni sebagai homework Nanti cikgu bagi jawapan. Okey. Jadi kita berdasarkan soalan yang cikgu bagi tadi, cuba selesaikan D ni dekat belah bawah ni, soalan D, dan cikgu nak masing-masing cuba buat E. Okey, cuba buat dua soalan ni. Cikgu buat Rujuk C, D contoh. dengan Ya, betul. Ya, C dengan E kan? Ni D dengan E, D dengan E. D dengan E. D dengan E. C tak payah buat cikgu. C tak ya? Alright cikgu, terima kasih. Okey. Terima kasih cikgu. Okey. Mau tolong 12. Cikgu buat soalan A dan B je ke? D dan E, D dan E.
Tu. D dan kawan. E. Soalan nombor 3 ke yang soalan nombor 2 D dan E. Tu soalan dia. Ni soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Soalan nombor 3 tu cikgu nak bagi jadi latihan tambahan. Dah siap dah hantar kat cikgu tadi. Oh semua? Luang Halim ialah dua lima dua. Cikgu dah siap cikgu. Okey. Mohon cikgu semak sabar tau. Cikgu tak tahu jawapan dia. Cikgu bukan tak nak semak, cakap betul terus tau. Cikgu tak tahu jawapan dia lagi. Hantar je tau. Cumanya cikgu nak tengoklah step-step dia. Takut ada yang salah. Okey, cikgu bagi masa lagi. Nak masa lagi ke nak buat lagi tu? Nak buat lagi. Nak buat lagi. Okey. Buat lagi lah. D dengan E. Okey, 1 minit lagi semua sebab masa kelas kita dah nak habis dah. Kalau kurungan tu kuasa 2 macam mana nak selesaikan? Tak ada nombor darab macam biasa. Oh, cikgu dapat pun soalan macam tu. Okey, jadi soalan cikgu dapat. Kalau dia ada kuasa 2 dekat E ni, maksudnya kamu kena buka 2 kurungan yang sama. 2x tambah 7. Kurungan yang kedua pun 2x tambah 7. Itu maksudnya. Okey je, bagus. Kalau salah correction, bagus. Hantar pembetulan. Cikgu baca je tau, jangan risau. Siapa yang ada masalah, bagi je tahu cikgu. Cikgu tolong. Sama-sama. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Cikgu akan buat soalan di hadapan. Cikgu. Ya. Saya dah hantar dah homework lebih. Oh iya ke? Dekat Oh cikgu. yo, power. Okey, jadi cikgu akan buat soalan D. Cikgu harap masing-masing tak ada yang confused lagi tau. Okey, saya dah siap cikgu betul tak Benedict. Saya kurang faham. Okey. Jadi yang kurang faham ke apa ke, tengok tahu kat depan. Cikgu baca tahu WhatsApp sorang-sorang. Okey. Jadi 5R tolak 6 dalam kurungan. Ada tak? Betul tak? Takut saya salah. Tak apa cikgu tunjuk.
2R tambah 1. Okey. Step yang pertama, buat bulatan supaya kita nampak apa nak kena darab dengan apa. Okey, 5R dia pergi kepada 2R. Maksudnya 5R darab 2R. Jadi apa yang kita kena selesaikan dekat sini? 5 darab 2 dapat berapa semua? 5 darab 2? 10. 10. R darab R. R darab R dapat berapa semua? R kedua. Yes. Dah selesai. Dah selesai dah. Okey. Step yang seterusnya. 5R. Cikgu buat kat bawah. Okey. 5R darab dengan 1. 5 darab 1 dapat berapa semua? 5. 5. Jadi dia positif 5 Okey, dia ada R. Jadi kita ada R. Tu je. Okey, kemudian ini 6. 6 ni pergi pula kepada 2R. Kamu tulis 6 ni dia punya simbol negatif. Jangan terlupa tu. Negatif 6 darab 2R. Selesaikan nombor dengan simbol. Negatif 6 darab 2. Negatif 6 darab 2 dapat berapa semua? 12. Negatif 12. Ya, negatif 12. Okey, huruf dia ada R. Jadi masukkan saja huruf dia. Itu je. Akhir sekali. Negatif 6 darab negatif 1. Tekan kalkulator dapat berapa? Negatif 6. Salah. Dapat berapa? 6. 6. 6 je. Okey, siapa yang tulis 6 je salah tau. Kamu kena tulis dia punya identiti. Kalau kamu tak tulis 6, kamu tak tulis 6, maksudnya kamu dah gabungkan 12R dengan 6 tu. Jadi kamu kena faham, R ni identiti dia positif 6. Semua nombor dia ada dua simbol. Sama ada dia positif atau negatif. Kalau kamu tak nampak simbol dia, sebenarnya dia positif. Negatif wajib tulis. Tak kisahlah dekat mana-mana pun. Depan ayat, tengah persamaan ataupun hujung persamaan. Okey, akhir sekali. Dekat sini, mana yang kita boleh selesaikan ni? Dah selesai dah? Belum. Belum. 5R dengan 12R sebutan serupa. Jadi nombor dia dekat sini positif 5. Dekat sini belakang dia negatif. Negatif 12. Cuba masing-masing tekan kalkulator. Positif 5. Negatif 12 dapat berapa? Negatif 7. Ya, kita dapat negatif 7R. Sebab apa? Sebab sini ada R, sini pun ada R. Kemudian tambah 6. Inilah jawapan D. Jelas ke semua untuk soalan D? Boleh faham? Jelas. Okey. Jelas tu. Sangat jelas bagus. Okey, soalan yang terakhir. Pembetulan salah salin tau. Siapa yang salah salin pembetulan. Okey, soalan E. 2X. Cikgu bulatkan satu-satu. 2X pergi ke sebelah. 2X darab 2X. Selesaikan nombor dulu. 2 darab 2. Kita dapat 4. X darab X. Kita dapat X kuasa 2. Cikgu tak pergi laju-laju pun. Cikgu buat slow-slow ni. Tengok betul-betul. Okey, dah selesai dah satu perkara. 2X darab dengan 7. Selesaikan nombor dulu. 2 darab 7. Kita dapat 14. Jangan tinggalkan kosong. Positif 14. Habis. Okey, sini X. Jadi sila tulis 14X. Okey, kemudian 7 darab pula dengan 2X. 7 darab 2X. Selesaikan nombor. 7 darab 2 dapat 14. Positif 14. Sini ada X. Salin X. Kemudian dekat sini yang terakhir. 7 darab 7. 7 darab 7. Kalau kamu tak hafal, kamu tekanlah kalkulator. Dapat 49. Jangan lupa dia punya simbol. Positif 49. Kemudian kita cari kat mana yang kita boleh tambah 14X dengan 14X. Kita boleh tambah sebab apa? Sebab dia ada huruf sama. X kuasa 2 lain dengan X lain. Jadi 14X dengan 14X kita selesaikan. Kita dapat positif 28X.
Ni jangan tinggal. Positif 49. Ini dia jawapan dia untuk soalan D dan E. Alright ke semua? Jelas ke? Alhamdulillah, selesai. Alhamdulillah. Susah ke senang? Cikgu nak tanya. Susah ke senang? Okey. Jadi cikgu nak semua orang untuk soalan nombor 3, cuba selesaikan soalan nombor 3 pada modul kamu. Nanti cikgu hantar jawapan. Cikgu hantar jawapan dalam grup Telegram. Kamu boleh cek. Kamu boleh cek. Cikgu nak pesan satu. Bahagi dia lagi complicated. Jadi kamu kena kukuhkan betul-betul bahagian pendaraban. Jadi jangan lupa datang tau kelas bahagi. Okey. Oh, yang tak salin correction lagi salin. Salin. Ambil gambar ke. Muiz macam mana Muiz? Alright tak alright? Alright. Alright. Okey. Ya. Okey, jadi cikgu harap jelaslah apa yang cikgu cuba sampaikan. Jadi sampai situ sahaja kelas kita. Dah pukul 12 subuh. Selamat tengah hari, selamat makan tengah hari, selamat berehat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sama-sama. Alright. Thank you. Pak Ika ni kita nak satu.